Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. um, saya nak confirm bahawa apa yang saya cakap ni memang dengar. Memang masuk live ke ataupun tak masuk suara saya. Sound check. Ada suara ke? Memang suara masuk live ke? Pelan. Sekarang okey ke? Sekarang. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey, saya andaikan bahawa memang suara saya memang dah dengar dalam live Facebook ini. Sebab susah saya nak tahu betul apa. Saya andaikan memang dengar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih terutamanya kepada pihak Kuliah Buku kerana sudi menjemput saya untuk membentangkan suatu topik pada malam ini, iaitu relevankah pandangan Abdullah Munshi ke atas orang Melayu hari ini. Jadi saya kira bila sebut nama seorang tokoh yang bernama Abdullah Munshi ataupun juga boleh dipanggil Munshi Abdullah mana-mana, saya kira ramai orang mengenal beliau sebagai seorang tokoh abad ke-18 yang agak kontroversi disebabkan oleh penulisan-penulisan beliau yang agak tajam dalam mengkritik bangsa Melayu. Maka ada pelbagai tomahan lah yang mengatakan bahawa Munshi Abdullah itu begitu dan begini. Jadi sebelum tu saya nak beritahu bahawa disebabkan Facebook ini tidak dapat nak share slide secara visual, maka tuan-tuan dan puan-puan yang tengok kuliah buku saya ini boleh download slide daripada link yang saya sediakan pada status ataupun pada atas video ini. Jadi boleh ada link slide, boleh download dan tengoklah apa yang ingin saya bentangkan pada malam ini. Jadi saya terbuka saya mungkin akan mengambil masa sekitar 40 ataupun 45 minit sahaja untuk membentang dan seterusnya diikuti oleh soal jawab. Jadi sedikit pengenalan tentang Munshi Abdullah. Sedikit pengenalan tentang Munshi Abdullah sebelum kita lanjut kepada perbincangan tentang Munshi Abdullah. Munshi Abdullah ataupun nama sebenarnya ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Jadi sebab itu saya kata tadi bahawa Munshi Abdullah juga boleh dipanggil sebagai Abdullah Munshi. Bila sebut Munshi Abdullah, ia bermaksud Munshi gelaran kepada Abdullah Munshi. Ia bermaksud guru. Manakala boleh juga dipanggil sebagai Abdullah Munshi, iaitu nama bapa beliau, Abdul Qadir Munshi. Jadi terpuranglah nak panggil Munshi Abdullah ataupun Abdullah Munshi. Beliau lahir di Melaka pada tahun 12 Ogos 1786 dan meninggal dunia di Jeddah, Mekah pada Oktober 1854 ketika berumur 58 tahun. Jadi beliau ini moyang beliau datang daripada Yaman dan berkahwin dengan moyang perempuannya daripada India. Jadi dapatlah anak mereka bernama Syekh Abdul Qadir.
yang berpindah ke Melaka, mengajar agama kepada penduduknya dan berkahwin dengan Salmah yang moyangnya dari keturunan Hindu di Kedah. Jadi Munshi Abdullah ini adalah seorang yang fasih berbahasa Melayu, Arab, Tamil dan Inggeris. Dan beliau merupakan seorang guru bahasa Melayu, penterjemah, penulis surat menyurat, penyalin dokumen dan penulis. Jadi Munshi Abdullah ini secara umumnya kita dapat lihat bahawa beliau terkenal dalam kemahirannya berbahasa Melayu, menjadi guru bahasa Melayu dan rapat dengan Inggeris. Ini dekat sinilah bermulanya kontroversi seorang Munshi Abdullah. Apa beliau banyak rapat dengan orang-orang Inggeris, lalu dikatakan bahawa Munshi Abdullah ini terpengaruh dengan orang-orang Inggeris, menyebabkan beliau lupa jati diri beliau daripada keturunan daripada tanah Melayu. Jadi dan juga penulisan-penulisan beliau ini agak kontradiksi terhadap tradisi penulisan hikayat sebelum beliau, seperti sejarah Melayu dan sebagainya, itu yang lazimnya datang daripada penulis istana dan menulis tentang golongan istana. Tetapi Munshi Abdullah ini menulis satu hikayat bernama Hikayat Abdullah yang di dalamnya perihal tentang dirinya sendiri dan banyak mengkritik bangsa Melayu. Jadi itu secara ringkas tentang siapa Munshi Abdullah, dan tulisan yang paling terkenal ialah Hikayat Abdullah. Kalian boleh dapatkan daripada terbitan Yayasan Karyawan, kulit keras. DBP ada jual, kebanyakan Dewan Bahasa Pustaka ada jual Hikayat Abdullah ini. Dan juga yang kedua yang terkenal juga ialah Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan ke Jeddah. Di mana dua hikayat inilah yang lazimnya disandarkan ataupun diwacanakan bila berkait dengan Munshi Abdullah. Jadi itu secara ringkas tentang siapa Munshi Abdullah. Jadi sebelum saya masuk kepada perbincangan tentang apa kritikan-kritikan Munshi Abdullah, saya nak terlebih dahulu hendak menjawab dua tuduhan ke atas Munshi Abdullah. Saya ingin menjawab terlebih dahulu dua tuduhan ke atas Munshi Abdullah. Tuduhan pertama katanya ialah Munshi Abdullah ini adalah seorang penyebar kristianisasi di alam Melayu. Kalau kita lazim membaca mana-mana blog-blog ataupun tulisan sebahagian tulisan ahli akademik sekalipun menuduh beliau sebagai penyebar kristianisasi di alam Melayu. Jadi apakah benar tuduhan itu? Maka saya jawab bahawa pertama, Munshi Abdullah ni dia tak terjemah Bible. Itu fakta pertama. Munshi Abdullah ni dia hanya semak dan edit terjemahan Bible oleh Dr. Melchior Ledecker daripada Betawi, Indonesia. Pada ketika itu Belanda datang menunjukkan kepada dia terjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu untuk beliau semak dan betulkan. Jadi kalau kita baca Hikayat Abdullah, Hikayat Abdullah ini, beliau secara jelas memberitahu bahawa terjemahan Bible itu banyak kesalahan bahasa Melayu dan beliau merasa bertanggungjawab untuk membetulkan tata bahasa tersebut kerana bagi menjaga kesucian bahasa Melayu. Kerana bagi beliau, sekiranya beliau tidak membetulkan tata bahasa Melayu tersebut, maka kemungkinan besar terjemah Bible tersebut yang diterjemahkan bahasa Melayu yang akan tersebar di alam Melayu itu akan membawa suatu kefahaman bahasa Melayu yang rosak disebabkan terjemah Bible tersebut sangat buruk tata bahasanya. Dan yang kedua, Munshi Abdullah ini boleh dianggap sebagai seorang yang progresif melangkaui zamannya itu, kerana bagi beliau harus membetulkan ketulinan doktrin agama Kristian yang mana disebabkan kesalahan bahasa Melayu, terjemahan bahasa Melayu tersebut menyebabkan banyak perkara-perkara doktrin asas Kristian tersebut menjadi salah. Jadi bagi beliau, kalaulah terjemahan bahasa Melayu ini dibiarkan terus salah tanpa diperbetulkan,
yang merosakkan doktrin agama Kristian, maka pada pandangan beliau, kita lihat pada pandangan beliau, dia akan menyebabkan orang mencemuh bahasa Melayu dan orang mencemuh terhadap kesucian agama Islam itu sendiri. Jadi itu pandangan progresif beliau pada zaman itu. Jadi kita dapat lihat bahawa tujuan Munsyi Abdullah ini suci dan naif. Ya. Dia seorang yang dia berniat suci tetapi naif dalam memahami tentang agenda-agenda Inggeris pada ketika itu. Tetapi dalam kita mencerap sejarah ataupun dalam memahami hikayat, kita tidak boleh menghukum dengan apa kerangka nilai yang kita faham dan terima pada hari ini. Kita harus faham dari sudut kenapa masyarakat pada zaman itu melakukan perkara tersebut. Adakah mereka datang daripada niat yang buruk ataupun mereka datang daripada niat yang suci. Jadi dapat lihat bahawa Munsyi Abdullah, kalau kita baca dengan betul hikayat Abdullah, maka kita dapat lihat bahawa Munsyi Abdullah ini adalah seorang yang suci, seorang yang suci hatinya untuk menyunting terjemahan Bible tersebut demi menjaga kesucian bahasa Melayu dan menjaga ketulinan doktrin agama Kristian daripada rosak dan menyebabkan backlash ataupun kesan balas yang buruk terhadap bahasa Melayu dan agama Islam yang dianuti oleh bangsa Melayu itu sendiri. Jadi, dalam masa yang sama, Munsyi Abdullah juga percaya bahawa iman tidak akan tergugat dengan sekadar membaca kitab Inggeris. Saya petik daripada hikayat Abdullah terbitan Yayasan Karyawan pada muka surat 102. Saya baca ke sini. Hatta apabila keesokan harinya aku unjukkanlah kepada segala kawan-kawanku yang dekat-dekat di situ, maka masing-masing pun membaca. Ada yang tiada dapat membaca sama sekali, ada yang merangkak-rangkak membacakan, akan tetapi tiada seorang pun tahu akan artinya, melainkan masing-masing melarangkan aku. Katanya, jangan baca kitab ini, buangkan, kerana kitab ini orang putih, nanti rosak iman kita. Maka jawabku kepada mereka itu, bagaimana engkau boleh tahu ini kitab orang putih? Bukankah ini bahasa Melayu? Dan bolehkah ia itu merosakkan iman kita? Apakah artinya iman itu? Adapun artinya iman itu yang ku ketahui, percaya. Maka jikalau kiranya aku membaca 1000 kitab agama lain-lain, jikalau tiada percaya aku akan dia, bolehkah rosak iman? Aku tiada mahu mendengar perkataan bodoh itu. Maka diamlah mereka itu. Jadi, Munsyi Abdullah di sini secara suci dan secara progresifnya memberitahu bahawa sekadar membaca terjemahan, sekadar membaca Bible terjemah bahasa Melayu, tetapi kalau kita ini sudah teguh iman kita, sudah kuat, sudah diajar dengan tauhid daripada kecil, kenapa kita hendak tergugat dengan sekadar membaca kitab-kitab agama lain, sedangkan sudahkah kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah yang satu, kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sekadar membaca terjemahan bahasa Melayu, adakah akan rosak iman kita? Maka kalau kita menganggap bahawa Munsyi Abdullah ini menyebarkan kristianisasi dalam Melayu, maka itu adalah anggapan yang silap jika kita membaca daripada perspektif Munsyi Abdullah itu sendiri. Yang kedua, ini yang lazim dituduh terhadap Munsyi Abdullah, iaitulah Munsyi Abdullah ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Jadi benarkah kalau kita kalau kritikan Munsyi Abdullah pada bahasa Melayu, kritikan Munsyi Abdullah kepada sultan-sultan pada zaman itu, maka beliau harus dicop sebagai pengkhianat bangsa? Maka kalau kita lihat daripada perspektif Munsyi Abdullah sendiri, kalau kita baca hikayat Abdullah, maka Munsyi Abdullah ini dia kritik perangai masyarakat Melayu sebab menjadi pelajaran dan kebaikan kepada generasi masa hadapan. Dia nak bagi pelajaran supaya masyarakat masa hadapan, iaitu kita lah, tidak mengulangi lagi kesilapan dan kelemahan masyarakat pada zamannya itu. Jadi, kalau kita nak kata bahawa Munsyi Abdullah ini pengkhianat bangsa disebabkan beliau banyak bersama pengawal Inggeris, tetapi kita harus faham bahawa
kemahiran Muhyi Abdullah ia berbahasa Melayu. Beliau mahir dengan bahasa. Dalam masa yang sama, pegawai Inggeris pada ketika itu memerlukan seorang yang mahir bahasa Melayu untuk mengajar askar-askar mereka supaya mereka boleh hidup dengan ataupun boleh berasosiasi, boleh berasimilasi dengan masyarakat Melayu. Jadi beliau memerlukan seorang yang pandai bahasa Melayu untuk mengajar. Dan Muhyi Abdullah ini kepakarannya pula adalah cuma berkaitan dengan bahasa, menterjemah, menulis, mengajar bahasa Melayu, mengajar tata bahasa. Dan dalam masa yang sama, orang yang mahir bahasa Melayu ini tak masyhur, malah diabaikan oleh masyarakat Melayu itu sendiri pada ketika itu. Muhyi Allah sangat banyak mengkritik perangai masyarakat Melayu yang tidak sayangkan bahasanya sendiri. Jadi Muhyi Allah rasa terpanggil untuk membetulkan bahasa Melayu, tetapi yang paling penting kita harus faham bahawa itulah sumber pekerjaan Muhyi Abdullah pada ketika itu. Jadi disebabkan orang Melayu ini pada ketika itu tak menghargai bahasa Melayu sendiri, jadi pekerjaan yang melibatkan soal bahasa ini adalah kurang. Tetapi pegawai-pegawai Inggeris ini banyak memberi peluang untuk Muhyi Abdullah ini mengajar bahasa Melayu, dan itu sumber pendapatan beliau. Jadi kalau kita anggap beliau sebagai pengkhianat bangsa, tetapi secara hakikatnya jasa dan apa yang telah Muhyi Allah ajarkan bahasa Melayu pada orang-orang Inggeris itu memberi kesan yang besar terhadap penyebaran bahasa Melayu sehingga ke zaman ini. Jadi kalau kita katakan bahawa Muhyi Allah pengkhianat bangsa disebabkan beliau mengajar bahasa Inggeris bahasa Melayu kepada pegawai Inggeris, itu adalah satu anggapan yang silap, kerana jasa beliau itu yang menyebabkan orang Inggeris seperti Stamford Raffles ini menghargai hikayat-hikayat Melayu. Jadi mereka cuba untuk mempertahankan daripada hikayat-hikayat ini rosak dan diabaikan oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Cuma sayangnya dalam Muhyi Allah itu sendiri ada menukilkan bahawa banyak kitab-kitab ini, hikayat Melayu ini tenggelam dalam satu perjalanan kapal Inggeris. Jadi sayang, banyak hilang. Jadi sebelum kita bincangkan adakah relevan atau tidak relevan Muhyi Abdullah terhadap Melayu Mara ini, saya nak sebutkan 5 kritikan. Dan daripada 5 kritikan inilah yang akan menjustifikasi adakah relevan ataupun tidak relevan lagi apa yang ditulis oleh Muhyi Abdullah beberapa ratus tahun lepas terhadap masyarakat Melayu pada hari ini. Yang pertama, Muhyi Abdullah mengkritik masyarakat Melayu yang suka percayakan kepada perkara-perkara khurafat. Saya datangkan dua contoh daripada hikayatnya sendiri. Yang pertama, beliau berkata bahawa ini pun satu ada nenek moyang bodoh yang tiada ia mengetahui Allah Ta'ala. Adakah sebab dijualkan itu menjadi panjang umurnya, dan jikalau dipelihara oleh ibu bapanya milik umurnya atau mati, maka sekali-kali jangan kita percaya yang demikian. Kerana Muhyi Allah kata antara amalan masyarakat Melayu pada ketika itu, amalan khurafat lah, mereka suka menjualkan anak kerana bagi mereka dengan perbuatan tersebut maka umur mereka akan lebih panjang. Jadi satu sisi menunjukkan bahawa perkara ini menjadi satu kepercayaan tahyul masyarakat Melayu pada zaman itu yang suka menjualkan anak-anak mereka kerana bagi mereka itu akan jadikan mereka lebih panjang umur. Jadi Muhyi Abdullah dengan argumen yang jelas, adakah mereka ini tak percaya Allah? Mereka beriman kepada Allah, mereka mengamalkan ajaran Islam, tapi mereka percaya tahyul ini seolah-olah menolak takdir Tuhan dengan mengamalkan kepercayaan karut pada ketika itu. Jadi beliau mengkritik
masyarakat Melayu yang mengamalkan amalan tersebut. Yang kedua, beliau berkata, adalah dalam fikiranku orang yang bodoh lagi tiada berilmu ini bahawa sekali-kali tiada ia patut orang percaya seperti polong dan peninggalan dan segala perkara yang tersebut itu. Maka sekalian itu bohong lagi dusta adanya. Maka adalah sesungguhnya yang kudapati pekerjaan itu sama adanya seperti orang yang menyembah berhala. Tajam. Bila beliau kata bahawa masyarakat Melayu suka percaya pada hantu-hantu, polong-polong, penanggal-penanggal ini perkara yang dusta, karut-marut daripada ajaran Islam dan seolah-olah amalan yang sebegini adalah perangai orang yang menyembah berhala. So, jadi Masya Allah mengkritik masyarakat Melayu yang suka percaya kepada perkara-perkara khurafat seolah-olah orang tidak beriman dengan ajaran-ajaran Islam. Itu kritikan beliau yang pertama terhadap masyarakat Melayu. Kritikan beliau yang kedua, bahawa masyarakat Melayu ini yang malas dan tidak suka untuk belajar dan mahir dengan bahasa pengantar sendiri. Masyarakat Melayu yang malas. Ya, jadi kalau sebut masyarakat Melayu malas ini mesti ramai orang akan trigger, lepas tu mengeluarkan justifikasi dan sebagainya itu. Jadi apa kata Munsyi Abdullah dalam hikayat Abdullah? Adakah segala bangsa manusia dalam dunia ini membuangkan bahasanya sendiri? Tiada bertempat belajar bahasanya itu, melainkannya kulihat orang Melayu lah yang tiada mengendahkannya. Adapun sebab diperbuatnya demikian itu, kerana nenek moyang dahulu tiada berbuat adab belajar bahasanya itu. Sampai sekarang pun ia tiada berani membuat itu. Masya Allah kata, disebabkan perangai orang Melayu yang tidak suka kepada bahasanya, mereka mewarisi perangai nenek moyang mereka dan inilah yang menyebabkan bahasa Melayu ini semakin rugi. Maka katanya lagi, daripada zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu, melainkan tempat mengaji Quran sahaja. Maka dia nak kata orang Melayu ini belajar baca Quran tetapi tidak mahu belajar tentang bahasa Melayunya sendiri. Inilah satu perkara yang sangat pelik. Jadi Masya Allah mengkritik orang-orang Melayu pada zamannya itu yang tidak suka kepada bahasanya sendiri. Jadi kita dapat dari sini kita dapat faham bahawa pada zaman Munsyi Abdullah pada abad ke-18 dan ke-17 18 itu sudah menunjukkan bahawa kemunduran bahasa Melayu dalam kalangan masyarakatnya sendiri. Kemunduran bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat sendiri dan orang seperti Munsyi Abdullah ini adalah satu orang yang sangat jarang wujud. Orang yang pandai bahasa Melayu pada masyarakat itu adalah suatu golongan yang jarang-jarang wujud. Jadi dapat melihat bahawa kalau kita kata bahawa zaman kegemilangan bangsa Melayu, bahasa Melayu pada zaman itu, maka ia satu anggapan yang silap kerana Munsyi Allah menukilkan dengan jelas bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu tidak gemar untuk belajar tentang bahasanya sendiri. Kritikan yang ketiga, Munsyi Allah mengkritik masyarakat Melayu yang belajar ilmu Al-Quran tapi tak mahu belajar bahasa Arab untuk mendapat kefahaman agama yang lebih benar. Munsyi Allah kata, maka tiadalah ia belajar bahasanya, melainkan semuanya daripada kecilnya ia memulai mengaji Quran juga dengan tiada ia mengerti, melainkan barangkali dalam 1000 tiada seorang yang mengetahui arti Quran itu dengan betulnya. Jadi Munsyi Abdullah mengkritik. Dan sampai sekarang pun kalau kita lihat bangsa Melayu ini ramai pandai baca Quran dengan berlagu, bertaranum, tajwid betul segalanya, tapi tak faham pun apa isi kandungan Al-Quran. Hatta terjemahan pun boleh diragukan sama ada mereka itu khatam ke tidak, paling kurang terjemahan sekalipun tidak faham bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sendiri. Katanya lagi, dan patut dibelajarkan bahasa Arab kerana ia itu yang berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat, dan lagi bahasa itu sahaja yang terlebih mulia di antara orang Islam. Maka Munsyi Allah tidak melarang orang Melayu untuk belajar ilmu membaca Al-Quran, tetapi jangan tersangkut sekadar itu sahaja, tetapi mahir juga dengan bahasa Arab supaya dapat faham Al-Quran dengan baik dan dapat mendapat kefahaman agama yang lebih benar supaya tidak mudah ditipu oleh agamawan-agamawan yang hendak menggunakan agama untuk mencari keuntungan dunia. Jadi itu saranan Abdullah Munsyi
supaya masyarakat Melayu ini kalau nak belajar Quran, belajar betul-betul biar sampai faham. Bukan sekadar belajar bahasa saja, sekadar pandai berlagu sahaja. Kritikan musyrik Allah yang keempat, iaitulah masyarakat Melayu yang tidak hargai khazanah tradisi kepengarangan bangsa sendiri. Kata musyrik Allah, syahadan, maka dengan bodoh yang demikianlah kebanyakan surat-surat dan hikayat-hikayat dahulu-dahulu kala yang dalam kebanyakan negeri-negeri Melayu disuruh gurunya bakarkan kerana perkara yang bohong-bohong dan bukan-bukan dalamnya. Apakah engkau pedulikan bohongnya itu? Biarlah ia tinggal di situ. Melainkan patutlah engkau perhatikan karangannya dan elok rangkai perkataan dan kemanisan perkataannya supaya boleh engkau mendapat modal akan mengarangkan kitab-kitab yang betul dan benar dan yang berfaedah kelak akhirnya. Maka Musyrik Allah mengatakan bahawa masyarakat Melayu ini tidak hargai khazanah tradisi bangsanya sendiri. Masyarakat Melayu ini dan boleh mengkritik sebenarnya perangai agama pada ketika itu disuruh bakarkan kerana dianggap hikayat itu banyak perkara bohong. Sedangkan Musyrik Allah kata, kenapa kita nak peduli kalau hikayat itu menipu sekalipun? Kerana dalam hikayat tersebut banyak perkara yang baik-baik yang boleh memberi kebaikan kepada kita. Maka kita belajar daripada hikayat tersebut supaya kita mendapat faedah yang lebih mendapat faedah yang lebih berguna kepada diri kita pada masa hadapan. Kritikan yang kelima, Musyrik Allah mengkritik masyarakat Melayu yang terlalu feudal sehingga terperangkap dengan kepercayaan tahyul. Katanya, bermula, maka adalah sahaya bertanya kepada orang-orang dalam negeri itu, tiadakah boleh diubah adat atau barang pekerjaan yang tiada baik ini? Maka jawabnya, adalah sekali adat dan pekerjaan ini semuanya daripada adat purbakala. Jikalau barang siapa mengubah atau memecahkan itu, niscaya ditimpalah daulat marhum yang tua-tua. Maka beliau nak kata bahawa masyarakat Melayu ini terlalu feudal, terlalu mengagungkan sultannya mereka pada ketika itu sampai mereka percaya tidak boleh menegur kesalahan sultan, tidak boleh hendak menasihati kerana risau ditimpa daulat marhum yang tua-tua. Maksudnya risau mereka mendapat bencana kerana menegur sultan. Kerana masyarakat Melayu pada ketika itu mempercayai bahawa sultan itu ialah zilullah fil alam ataupun bayangan Allah di muka bumi. Dengan kepercayaan tersebut, mereka percaya bahawa apabila sultan itulah bayangan Allah di muka bumi, maka takut mereka untuk menegur kerana mereka percaya bahawa sultan itu sudah arif, sudah faham agama, tidak mungkin melakukan kejahatan dan kezaliman. Kalau ada itu saja kita, atau kalau ada kita saja yang merasakan begitu, sedangkan sultan lebih tahu apa yang dia lakukan. Jadi Musyrik Abdullah ini mengkritik perangai masyarakat pada ketika itu yang percaya kepada ketahyulan disebabkan oleh mina feudal. Dan kritikan keenam, sikap Musyrik Allah mengkritik sikap raja-raja Melayu yang zalim dan menindas rakyat. Musyrik Allah berkata begini, syahadan lagi adalah kebanyakan negeri-negeri Melayu dan jajahannya dan dusunnya itu rosak binasa dari sebab kebanyakan anak-anak raja dan hamba raja tiada tertahan oleh manusia aniayanya dan zalimnya. Dan lagi Musyrik Allah kata, dan lagi sahaya dengar kabarnya kebanyakan aniaya raja-raja yang dahulu dalam Terengganu itu sebab mengambil anak bini orang, istimewa kepada anak-anak perempuan orang Cina adanya. Jadi Musyrik Allah nak kata, perangai sultan raja-raja Melayu pada ketika itu zalim dan suka mengambil anak-anak perempuan orang lain. Terutamanya kalau anak perempuan itu anak orang-orang Cina, cantik. Jadi mereka, Musyrik Allah menukilkan suatu kisah, satu cerita perangai masyarakat, perangai golongan istana, terutama sultan-sultan pada ketika itu yang zalim dan suka mengambil anak-anak orang perempuan orang lain. Jadi kita dapat lihat bahawa Musyrik Abdullah mengkritik. Kalau kita baca hikayat Abdullah pada bab terakhir, lagi tajam, lagi jelas kritikan Musyrik Abdullah pada masyarakat Melayu, pada sultan itu sendiri dengan bahasa yang agak tajam dan keras.
Saya baca lagi petikannya. Syahadan adalah sebab segala perkara ini jadi, sebab anaya rajanya dan tiada betul perintahnya, maka pecahlah hati segala rakyat. Maka adalah pada fikir mereka itu, baiklah aku miskin demikian, tiada susah. Dapat pagi makan pagi, dapat petang makan petang. Dan kalau ada berharta atau berumah baik atau berladang dan kebun besar, niscaya dicarikan raja sesuatu jalan, diambilnya dan dipinjamnya atau dipintanya. Maka jikalau tiada diberi, dirampasnya. Dan kalau melawan, habis sekalian anak buah dipunuhnya dan didendanya. Itulah sebab negeri Terengganu itu tiada ramai dan segala orang dagang pun takut masuk dan segala saudagar pun tiada. Maka khabar yang demikian itu pun termasyhurlah kepada negeri-negeri yang lain adanya. Jadi, Munshi Abdullah menukilkan dengan sangat tajam bahawa perangai kenapa masyarakat Melayu pada ketika itu kelihatan miskin. Dan perkara ini kita dapat lihat kalau kita baca hikayat Abdullah dan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan dan ke Jeddah. Beliau pada awalnya kita dapat lihat sangat mengkritik perangai masyarakat Melayu. Dia sebagai malas, suka berjudi, bersabung ayam, tidak mahu bekerja keras. Dan dia percaya bahawa itulah punca kepada kemalasan, punca kepada kemiskinan masyarakat Melayu. Tetapi setelah beliau mengembara melihat lagi, akhirnya beliau mendapat satu jawapan yang lebih jelas bahawa mereka ini miskin bukan sebab mereka malas, tetapi sebab perangai sultan pada ketika itu yang suka mengambil harta rakyat sendiri, menyebabkan rakyat rasa baik aku tak kerja, kalau aku miskin tidaklah dicuri hartaku. Dapat makan cukuplah. Daripada aku ada harta, sultan, pemerintah, pengikut mereka ambil segala hartaku. Jadi aku tidak hidup tenang. Jadi baiklah aku miskin. Jadi itulah jawapan Masya Allah bahawa kemiskinan masyarakat Melayu itu datang daripada penindasan rajanya. Kalau Malaysia tidak menindas, maka Masya Allah merasakan bahawa pasti masyarakat Melayu mampu maju ke hadapan. Jadi di sinilah perkara yang saya hendak jawab. Adakah dengan segala kritikan Masya Allah, itu bagus sebahagian. Saya kalau dikaji lebih dalam banyak lagi sebenarnya kritikan Masya Allah, tapi saya baru datangkan 6 kritikan supaya kita dapat menilai dengan lebih jelas bahawa adakah kritikan Masya Allah pada yang tersebut itu masih relevan pada hari ini. Jadi saya katakan di sini bahawa kritikan Masya Allah ini masih relevan dengan segala perkara yang saya bentangkan tadi itu masih relevan. Sebab apa? Pertama, sikap bangsa yang dikritik Masya Allah itu masih terus berlaku sampai hari sekarang. Sampai sekarang masih berlaku. Saya ambil contoh seperti mana apabila Masya Allah mengkritik bangsa Melayu yang tidak cintakan bahasanya sendiri. Maka sebagai contoh polisi PPSMI, pengajian dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, menunjukkan bahawa ketidakcintaan kita, rasa rendah diri kita kepada bahasa Melayu menyebabkan para elit pemerintah ini merasakan bahawa bahasa Inggeris tu lebih maju, lebih penting untuk maju ke hadapan. Jadi dirasakan bahawa kita kena belajar sains dan matematik dan bahasa Inggeris. Kalau tidak, Melayu akan mundur. Itulah perangai minda tertawan yang rasa rendah diri terhadap kelebihan dan kepentingan bahasa Melayu. Justru mereka tak dapat nak lihat bahawa bagaimana untuk maju dengan bahasa Melayu, maju ke hadapan dengan bahasa Melayu. Itu. Jadi sikap ini sudah berlaku pada zamannya dan sampai sekarang masih lagi berlaku. Dan kita juga dapat lihat bahawa masyarakat bangsa Melayu itu sendiri meminggirkan kesenian dan kebudayaan warisan,
kepercayaan karut marut terhadap teori bumi itu rata dan kepercayaan anti vaksin. Ini semua ini sudah berlaku pada zamannya itu. Kalau nak tahu, perdebatan tentang bahawa bumi itu rata ini bukan perkara baru, malah Munsyi Abdullah ada nukilkan dalam hikayat Allah itu sendiri. Dan Munsyi Allah sudah tentulah menolak tentang sikap yang tidak berasaskan kepada kajian saintifik tersebut. Dan jadi memberi satu ruang untuk kita faham bahawa masalah yang berlaku pada zamannya itu juga turut berlaku pada zaman sekarang. Jadi menimbulkan satu pertanyaan, kenapa masalah itu berlaku? Dan itulah puncanya. Sebab itulah beliau menulis Hikayat Abdullah untuk merakam dan mengkritik sikap masyarakat Melayu supaya generasi masa hadapan, iaitu generasi sekarang, kita ini baca balik dan melihat bahawa apa punca masalah tersebut berlaku dan bagaimana untuk kita selesaikan. Jadi masih relevan kritikannya itu sebab berlaku lagi masa sekarang, dan kenapa sampai sekarang tak selesai-selesai perangai sikap masyarakat Melayu yang sebegitu. Itu yang perlu kita cungkil, rungkai, bincang, kritik dan mencari penyelesaian. Yang kedua, kenapa saya kata kritikan Munsyi Abdullah ini masih relevan? Sebab kritik sosial Munsyi Abdullah tersebut mewujudkan satu kesedaran sosial. Jadi kritikan sosial Munsyi Abdullah itu memberi kita satu kesedaran untuk mengambil pelajaran daripada masalah masyarakat lampau untuk kita baiki keadaan sekarang. Supaya kita ulangi, supaya kita tidak mewarisi kejahilan masyarakat lampau dan kita tidak mewariskan kejahilan kepada generasi masa hadapan. Kita sudahlah teruk kalau kita mewarisi kejahilan masyarakat lampau, tapi kita bertambah teruk kalau kita wariskan kejahilan itu kepada generasi masa hadapan, menyebabkan kebodohan bertingkat-tingkat, tak selesai-selesai sampai masa hadapan. Jadi kita hari ini harus mengambil pelajaran. Kita harus terbuka dengan teguran dan kritikan tersebut untuk memberi satu ruang untuk kita lebih maju, mengambil pelajaran daripada masalah tersebut untuk kita baiki keadaan sekarang supaya dapat menyediakan suatu keadaan yang lebih baik untuk generasi masa hadapan. Yang ketiga, kenapa saya katakan bahawa kritikan Munsyi Abdullah ini sentiasa kekal relevan? Sebab kritikan Munsyi Abdullah itu dapat mengikis pemikiran feudalisme dalam masyarakat Melayu. Apabila sebut feudalisme dalam masyarakat Melayu ini, maka saya memetik daripada buku yang ditulis oleh Syahrudin Ma'ruf yang bertajuk Konsep Wira dalam Masyarakat Melayu. Beliau ada mentakrifkan feudalisme Melayu sebagai merujuk kepada psikologi yang mengandungi unsur-unsur eksploitasi dan belas bagi pihak pembesar dan unsur tunduk menyerah pula bagi pihak bawahan. Jadi beliau nak katakan bahawa feudalisme Melayu yang dimaksudkan itu ialah sikap hubungan antara pemerintah yang menindas rakyatnya dan sikap masyarakat yang tunduk menyerah sahaja kepada pemerintah walau dengan apa cara sekalipun. Dengan seperti saya kata tadi, masyarakat Melayu percaya dengan konsep zilullah fil alam ataupun zilullah fil ard, bayangan Allah di muka bumi ini. Jadi dengan kepercayaan karut tersebut menebalkan minda feudal masyarakat Melayu, menyebabkan mereka semakin menjadi terperuk dan tertindas tanpa mereka sedar, ataupun kalau mereka sedar, mereka sekadar menerima tanpa bangkit, menasihati dan melawan. Jadi kritikan Munsyi Abdullah ini penting untuk mengikis pemikiran feudalisme yang menyebabkan masyarakat Melayu itu lebih kuat, kental untuk memahami hak mereka sebagai rakyat kepada pemerintahnya. Jadi apabila ada pengikisan pemikiran feudalisme ini, dia menjadikan masyarakat Melayu itu memahami hubungan antara agama dan pemerintah itu adalah satu benda yang
selari dan satu hubungan yang sangat penting. Jadi penekanan pada pentingnya untuk pemerintah itu berlaku adil dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam pemerintahan seperti nasihat Bukhari Al-Jauhari dalam Tajus Salatin. Kalau buka Tajus Salatin penting satu, saya kira sahabat saya Khuzairi sudah bahas kitab tersebut semalam melalui channel Lestari Hikmah, Tajus Salatin. Jadi Tajus Salatin ini satu tulisan yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari tentang pentingnya untuk pemerintah itu berlaku adil, untuk mentaati ajaran-ajaran Islam, untuk beriman kepada Allah supaya berlaku adil dalam pemerintahan. Jadi apabila Munshi Abdullah mengkritik sikap masyarakat Melayu dan mengkritik sikap feudal serta mengkritik golongan istana ini, dia menjadi satu kesan kepada psikologi masyarakat bahawa rupanya penting untuk sebenarnya seorang pemerintah itu harus adil dan tidak menindas rakyat. Dan penting untuk mereka faham bahawa apa nilai-nilai ajaran Islam yang sebenar dan adakah mereka boleh mempersoalkan adakah sesuatu tindakan Raja-Raja Melayu itu adakah selari dengan ajaran Islam. Itu akan memberi ruang pencerahan kepada masyarakat untuk mengikis pemikiran feudalisme masyarakat Melayu. Yang keempat, kenapa saya katakan bahawa kritikan Munshi Abdullah masih relevan, sebab dia dapat membina pemikiran kritis masyarakat Melayu terhadap penguasa dan kebudayaan masyarakat. Jadi dia dapat menolak, membina suatu diri kita untuk menolak sikap ketaatan kepada pemerintah secara membuta tuli tanpa sebarang cerapan kritis dan terhadap setiap tindak tanduk dan penggubalan polisi pemerintah. Jadi kita hari ini, apabila kita dapat mengambil pelajaran daripada kritikan Munshi Abdullah, maka kita dapat faham bahawa sebenarnya kita ada hak sebagai seorang rakyat untuk kritis kepada pemerintah. Tidak harus kita sekadar taat membuta tuli. Jadi kita harus memperbetulkan segala kesalahan pemerintah. Kalau ada polisi, kalau kita tengok keadaan kerajaan sekarang, kalau ada polisi-polisi yang bercanggah dengan nilai-nilai kemanusiaan, bercanggah dengan nilai ajaran agama, bercanggah dengan hak-hak rakyat yang sepatutnya mereka terima, maka kita harus bangkit untuk mempersoalkan dan mengkritik pemerintah tanpa takut, tanpa gusar. Dalam masa yang sama, masyarakat Melayu dapat mempersoal dan memperbetulkan semula amalan-amalan kebudayaan masyarakat lampau yang jumud dan tidak seiring dengan ajaran agama. Jadi dia ada satu perkara yang sangat penting untuk masyarakat Melayu ini, melalui kritikan Munshi Abdullah ini, maka masyarakat Melayu ini dapat lebih kritis terhadap sikap pemerintah keadaan sekarang. Dengan keterbukaan informasi dan teknologi, masyarakat Melayu ini dapat melihat dan berfikir dengan lebih tajam bahawa penting untuk kita merenung atau kita tidak menerima secara membuta tuli segala yang dilaksanakan oleh kerajaan, polisi-polisi mereka, apa yang mereka bahaskan di parlimen, perlu kita persoalkan supaya kita tidak tertipu oleh sikap pemerintah yang pastinya turut memikirkan tentang kuasa, pangkat, harta benda. Jadi itu penting. Yang kelima dan terakhir, kenapa saya katakan bahawa tulisan-tulisan Munshi Abdullah ini masih relevan untuk dibaca sekarang, kerana membina satu rasa bahawa penting untuk kita memelihara dan telaah semula khazanah warisan bangsa. Seperti mana Munshi Abdullah katakan yang saya baca tadi itu, bahawa penting untuk kita memelihara hikayat-hikayat, kitab-kitab yang ditulis oleh moyang-moyang kita, hikayat seperti Suratul Salatin, hikayat Amir Romah Wangsa, Tuhfah An-Nafis dan sebagainya itu, supaya dapat mengambil pelajaran. Dan penting untuk kita pelihara, kenapa? Supaya dapat menjadi
satu khazanah bangsa, menjadi sanjanta intelektual dalam wacana awam bagi melawan propaganda dogmatis yang beratasnamakan bangsa Melayu. Kita dapat lihat bahawa ramai orang menggunakan hikayat-hikayat, menggunakan teks-teks Melayu lama ini seolah-olah ataupun menggunakan ini untuk menyebarkan propaganda mereka bahawa kita harus jangan persoalkan ketuanan Melayu, inilah tradisi bangsa kita, ataupun kita lihatlah kegemilangan bangsa Melayu, maka jangan barang siapa yang nak kritik tentang sejarah bangsa Melayu, nak kritik tentang sikap Raja-Raja Melayu, maka ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Maka inilah masalah daripada golongan-golongan ini yang memanipulasikan teks-teks hikayat Melayu ini untuk menyebarkan propaganda dogmatis mereka. Maka kita juga dapat melawan propaganda dogmatis ini yang menggunakan nama bangsa Melayu ini untuk melawan kembali dengan mencerap hikayat-hikayat ini secara kritis. Maka sebab itulah, selain hikayat Abdullah, baca juga hikayat-hikayat lain yang ada dalam khazanah bangsa kita. Kita gali hikmah dan kebijaksanaan yang terdapat dalam khazanah bangsa tersebut supaya dapat membawa pencerahan kepada masyarakat kontemporari, dapat memberi suatu kebaikan kepada masyarakat betapa pentingnya peninggalan warisan nenek moyang kita ini dapat memberi suatu pencerahan betapa pentingnya untuk kita melihat semula khazanah warisan bangsa ini supaya memberi satu tanggungjawab sosial, memberi satu kefahaman bahawa penting untuk kita memahami secara langsung daripada teks tersebut, bukan dengan propaganda itu, supaya perbincangan soal sejarah, soal sastra, soal sosiologi masyarakat Melayu ini dapat berlaku dengan adil dan kritis, bukan secara sepihak semata-mata. Jadi itu saja secara ringkas apa yang saya bentangkan pasal Munsyi Abdullah pada malam ini. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak kupas satu persatu daripada hikayat Abdullah, itu banyak perkara yang boleh dipelajari. Cuma ini secara ringkas untuk waktu terbatas ini tentang kritikan Munsyi Abdullah terhadap bangsa Melayu dan kenapa saya katakan bahawa kritikan tersebut masih relevan sampai sekarang. Jadi saya persilakan sesiapa saja untuk bertanya soalan kalau ada. Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen, saya akan baca. So ada beberapa soalan untuk saya jawab di sini. Soalan pertama daripada Khairul Hakim. Kritikan Munsyi Abdullah kat kaum Melayu serta para raja tak dapat tentangan ke? Sudah tentulah dapat tentangan. Bukan sekarang, malah pada zamannya sendiri beliau tuliskan dalam hikayat Abdullah tentang sikap masyarakatnya sendiri, sampai menggelarnya Padri Abdullah. Sampai tahap itu nak kata orang ni kafir kerana bergaul dengan orang Inggeris, kerana bergaul dengan orang Inggeris, jadi Munsyi Abdullah ini dia anggap sebagai kafir. Jadi Munsyi Abdullah menerima tentangan daripada kaumnya sendiri pada ketika itu. Apatah lagi zaman sekarang, saya sedih melihat ramai tokoh-tokoh akademik, sastrawan-sastrawan sendiri yang tidak mampu untuk mencerap tulisan Munsyi Abdullah ini dengan lebih kritis dan lebih mendalam, melainkan sekadar menghentam Munsyi Abdullah sebagai pengkhianat bangsa, sekadar ataupun penyebar kristianisasi Melayu. Jadi kalau nak tanya ada kritikan ke tidak, ada. Okay, panjang soalan ni. Saya baca daripada Aimurul Aiman. Saudara, bagaimana kita nak hadapi sifat neo-feudal dalam masyarakat Melayu? Apa pendapat saudara mengenai sifat umum orang Melayu yang menganggap bahasa Melayu tidak boleh menjadi bahasa ilmu? Di peringkat sekolah, hasil dari ketidakcekapan orang politik, kita hadapi masalah kemaruk nak belajar sains dan matematik dan bahasa Inggeris, PPSMI atau GLP, serta subjek kurikulum bersepadu dini di sekolah
agama persekutuan dalam bahasa Arab, yang mana bagi saya amatlah tidak realistik untuk menyuruh budak umur belasan tahun untuk belajar subjek usuluddin dan syariah dalam bahasa Arab kerana ia tidak membina kefahaman jelas, melainkan hanya pembazaran masa untuk menghafal bagi tujuan pembelajaran saja. Okey. Bagaimana kita nak hadapi sifat new feudal dalam masyarakat Melayu, dan apakah pendapat saudara mengenai sifat umum orang Melayu menganggap bahasa Melayu tidak boleh jadi bahasa ilmu? Pertama, bagaimana kita hadapi sifat new feudal ini, iaitulah pertama kita baca hikayat. Sebab itulah saya bincang Musya Allah pada malam ini, untuk kita gali terlebih dahulu sebelum kita bincang yang lebih kontemporari ni. Kita gali terlebih dahulu khazanah bangsa Melayu kita. Khazanah peninggalan, teks-teks seperti hikayat-hikayat. Hikayat Muhammad Ramawangsa, Tufah An-Nafis, hikayat Mushi Abdullah, hikayat Abdullah, Tajus Salatin. Banyak sebenarnya sejarah Melayu. Banyak sebenarnya hikayat-hikayat ini yang memberi satu pencerahan. Kita boleh belajar daripada sikap golongan istana pada zaman itu. Dan juga kita boleh belajar daripada Mushi Abdullah itu sendiri, apa seharusnya masyarakat Melayu itu lakukan. Kenapa kita perlu mengkritik perangai masyarakat sendiri supaya kita maju ke hadapan. Jadi untuk kita hadapi, pertama kita lihat semula, kaji semula, baca semula khazanah peninggalan nenek moyang kita. Jangan anggap itu sebagai teks sastra semata-mata lalu kita tinggalkan. Oh, ini orang sastra sajalah baca. Itu problem. Itu masalah. Sepatutnya kita lihat itu sebagai peninggalan kebijaksanaan nenek moyang kita. Jadi kita perlu baca dan telaah secara kritis. Itu perkara pertama. Yang kedua, bagaimana kita hadapi sifat new feudal di masyarakat Melayu ini, iaitulah kita renung balik diri kita sendiri, masyarakat kita. Apa masalah? Apa masalah dalam masyarakat? Bila kita fikir masalah, bukan bermaksud kita menjadi xenofobik. Kita menjadi seorang yang benci kepada satu ras tertentu, satu kaum tertentu, satu bangsa tertentu. Bukan. Tapi kita hendak menggali apa kelemahan kita, apa masalah kita, dan bagaimana untuk kita baiki. Jadi, bila kita ada satu pemikiran kritis terhadap kebudayaan bangsa sendiri, maka kita akan berusaha untuk menyelami apa masalah dan bagaimana untuk perbaiki. Jadi bila kita faham benda ini, maka ia secara tidak langsung akan jadikan kita kritis terhadap bangsa sendiri. Dan inilah yang paling penting untuk kikis sifat neo-feudal masyarakat Melayu. Dan apa pendapat saudara mengenai sifat umum? Jadi yang soalan kedua tentang sesetengah orang Melayu yang menganggap bahasa Melayu tidak boleh jadi bahasa ilmu. Itulah satu anggapan yang silap kerana mereka tidak menggali khazanah bahasa Melayu. Sedangkan kalau kata gali, banyak sebenarnya. Sebab itulah bahasa Melayu itu dianggap sebagai bahasa lingua franca, bahasa pengantar di Nusantara pada ketika itu. Kerana kemampuan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu, kemampuan bahasa Melayu untuk digunakan oleh setiap pedagang yang datang daripada luar, mereka wajib belajar bahasa Melayu supaya mereka dapat berdagang dengan orang Melayu. Ataupun hendak mengajar untuk ilmu agama sebagainya itu, mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu itu pernah menjadi satu bahasa ilmu yang sangat luas, sangat hebat pada ketika itu. Sehingga saya sekarang, apabila masyarakat Melayu ini memutuskan tradisi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pada zaman sekarang, menyebabkan kita rasa rendah diri terhadap bahasa sendiri. Sedangkan kalau kita faham, belajar bahasa Melayu betul-betul, maka kita dapat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Malah kalau saya nak cerita pasal diri saya menulis disertasi degree saya dan tesis master saya dalam bahasa Melayu. Sedangkan bidang saya itu boleh kata 90% bahannya dalam bahasa Inggeris. Bidang hubungan antarabangsa, international relation. Boleh kata hampir semua rujukan dalam bahasa Inggeris. Tetapi kenapa saya masih boleh menulis tesis dalam bahasa Melayu? Jadi itulah saya percaya bahawa bahasa Melayu itu boleh menjadi bahasa ilmu. Bahasa bukan kekangan untuk kita mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kita bacalah buku apa pun, kita baca buku dalam bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Jerman ke, bahasa Perancis ke, Turki sebagainya, bahasa Parsi ke.
Kalau kita ada kesedaran untuk menggunakan bahasa Melayu ini untuk dijadikan sebagai bahasa ilmu, maka itu tidak jadi isu. Tidak ada masalah. Kita masih boleh menterjemahkan idea-idea luar tersebut ke dalam bahasa Melayu. Jadi itu bukan persoalan. Orang yang mengatakan bahawa nanti susahlah sebab semua buku teks dalam bahasa Inggeris. Kalau kita belajar bahasa Melayu nanti tak dapat faham, tak dapat nak terima ilmu tersebut dengan baik kerana kekangan bahasa. Tidak. Malah tesis master saya dapat A dengan menulis dalam bahasa Melayu dalam keadaan hampir keseluruhan rujukan saya dalam bahasa Inggeris. Jadi tidak ada masalah pun sebenarnya. Munsyi Abdullah lah yang translate Bible dalam bahasa Melayu, bro. Ini saya dah jawab sebenarnya tadi bahawa Munsyi Abdullah tidak terjemah Bible. Beliau menyemak, dia memeriksa tata bahasa Bible yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Dr. Ledecker. Okey. Soalan daripada Iqbal Haras, soalan pertama. Adakah pada zaman kini feudal lebih kepada neo feudal UMNO? Kerana kita lihat raja kini lebih kepada simbol dan bersetuju dengan keputusan menteri. Saya dah tahu nak kata adakah zaman kini lebih feudal, lebih kepada neo feudal UMNO. Sebab kalau in one part, pada satu sisi disebabkan sejarah-sejarahnya Malaysia ini UMNO yang dominan, yang dianggap sebagai parti yang membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu dan memerintah selama puluhan tahun, maka secara tidak langsung pemikiran UMNOism, pemikiran UMNOism itu menebal dalam kalangan masyarakat. Ya, kita boleh terima dari satu sisi, tapi pada sisi yang lain, kita dah perlu lihat benda ini secara lebih luas. Bahawa pemikiran New Feudal zaman sekarang ini tidak sekadar tertakluk kepada UMNO semata-mata, tetapi datang daripada satu tradisi yang mengagung-agungkan pemerintah. Dan benda ini bukan sekadar UMNO saja, malah parti-parti lain pun sama, mengagung-agungkan presiden mereka, Mursyidun Am mereka, mengagungkan tokoh-tokoh pemimpin parti mereka. Jadi pemikiran yang sebegini ini menebal sampai mereka rasakan bahawa pemimpinan mereka itu tidak boleh dikritik, tidak boleh disanggah, tidak boleh diperbetulkan. Kalau nak kritik, banyak birokrasi, banyak cara. Itu satu pemikiran neo-feudal yang berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Bukan UMNO sahaja, tapi berlaku juga dalam parti-parti yang lain. Cuma mungkin disebabkan UMNO telah lama memerintah, jadi pemikiran UMNOism itu menebal kalangan masyarakat Melayu. Tapi kalau kita lihat dengan sisi yang lebih luas, dia tidak sekadar neo-feudal UMNO. Dan perangai sikap sikap taat membebuta tuli kehadap pimpinan ini adalah satu sikap yang feudal, suatu sikap feudal. Soalan kedua saya, ada yang kata Abdullah Munsyi hidup di zaman kolonial dan pemerintah Melayu dalam keadaan lemah serta waktu itu berlaku perang melawan Siam di Barat Timur, maka mereka kata tak boleh hukum sistem Raja Melayu dari pandangan logik. Apa pandangan tuan? Persoalan di sini tentang sikap Raja-Raja Melayu ini yang dikritik oleh Munsyi Abdullah bukan perkara yang baru pun. Bukan perkara yang baru. Kalau kita baca hikayat Merom Mahawangsa, kita akan dapat melihat kisah Raja Bersium yang suka minum darah rakyat, bunuh rakyat dan minum darah rakyat. Kalau kita baca hikayat Raja-Raja Pasai, kisah Sultan yang berahi, berahi terhadap dua orang anak perempuannya sendiri. Jadi sikap Raja Melayu ini
Ataupun kalau kita baca Tuhfah An-Nafis juga. Sikap Raja Melayu ini bukan satu sikap yang baru. Bukan satu sikap yang baru. Sikap yang lama. Sebelum kolonial lagi dah memang pemerintahan Raja sebilangan, bukan semua. Sebilangan pemerintahan Raja Melayu memang ada yang perangai yang macam tu, terkutuk macam tu. Kalau kita buka pula Tuhfah An-Nafis yang banyak memetik daripada hikayat Melayu dan hikayat Siak. Raja-raja banyak petik. So kita dapat lihat banyak kezaliman Raja Melayu. Kalau kita buka Tuhfah An-Nafis, tulisan Raja Ali Haji tentang sikap Raja Sultan Mahmud kata itu yang membelah perut seorang perempuan hanya kerana perempuan itu mengandungkan mengandungkan seorang anak dan hendak memakan seulas nangka sampai dibunuh perempuan tersebut. Jadi kalau nak kata Al-Mushi ini hidup di zaman ambang kolonial dan pemerintahan Melayu yang lemah disebabkan oleh keadaan yang pada itu yang tak stabil, jadi tak boleh nak kata nak hukum sistem Raja Melayu melalui pandangan Al-Mushi. Saya rasa itu bukan. Kita masih boleh hukum daripada dengan Al-Mushi kerana sikap tersebut bukan satu sikap yang baru. Sudah lama berlaku sebenarnya. Cuma sahaja orang seperti Al-Mushi itu yang jarang, langka pada ketika itu. Tak ramai yang berani tampil ke hadapan untuk mengkritik. Jadi, bila Al-Mushi ini mengkritik, maka pandangan itu harus kita lihat dengan satu pandangan yang tajam. Soalan lain, kita boleh kira Al-Mushi sebagai Melayu ke? Ya, boleh. Walaupun keturunannya datang daripada Arab dan India, tapi beliau membesar di tanah Melayu. Beliau lahir dan membesar dalam kebudayaan masyarakat Melayu. Jadi pada ketika itu tidak ada perlembagaan. Pada ketika itu siapa saja yang lahir di Nusantara, di tanah Melayu, maka mereka dianggap sebagai orang Melayu. Dia membesar, dia lahir dan membesar, belajar bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu sebagai itu. So, Al-Mushi ini boleh dikira sebagai Melayu. Okey. So hormat pada hierarki masyarakat kira tak buta pada feudalisme juga ke? Okey. Ini satu benda yang soalan yang sangat menarik dan suatu soalan yang sangat saya rasa kalau boleh bawa satu kuliah lain untuk bincang soalan yang macam ni. Adakah kita hormat pada hierarki masyarakat itu kira tak buta pada feudalisme juga? Pertama, secara ringkas saya jawab. Saya ringkas. Pertama, hormat pada hierarki ataupun kita hormat kepada kebudayaan, amalan dan kebudayaan masyarakat itu bukan dikira sebagai feudal. Kita hormat pada hierarki. Contoh hormat pada ada susunan pemerintahan, ada sultan, ada menteri, ada masyarakat, atau organisasi, ada pemimpin, ada presiden, ada ahli jawatankuasa, ada ahli biasa. Di rumah dalam keluarga ada ibu, ada bapa, ada adik-beradik, perempuan, lelaki, saudara mara. Jadi kita hormat pada hierarki masyarakat. Itu tidak dikira sebagai taat membabi buta kepada feudalisme, tidak. Kita hormat terhadap sistem kebudayaan masyarakat kita. Itu tak apa. Yang jadi masalah ialah apabila kita hormat membuta tuli kepada hierarki masyarakat. Secara contoh begini. Kalau kita petik perangai masyarakat pada zaman Mushi Abdullah. Kerana raja itu dianggap sebagai Zilullah fil alam. Sultan itu bayangan Allah di muka bumi. Sultan itu berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi, masyarakat Melayu tidak boleh mengkritik. Masyarakat Melayu tidak boleh mengkritik. Jadi segala salah raja, salah pemerintah, salah menteri-menterinya tidak dikritik kerana hormat, atas dasar hormat pada hierarki masyarakat. Itu masalah. Kerana kita tidak kritis terhadap kedudukan hierarki masyarakat kita. Hormat
kita follow, kita ikut hierarki masyarakat kerana ini adalah amalan kebudayaan masyarakat kita, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau hormat sampai kita membiarkan kezaliman, membiarkan pemerintah ataupun orang yang lebih tinggi kedudukan kita itu untuk melakukan sewenang-wenangnya tanpa kita menegur, tanpa kita menasihati, maka itu satu hormat yang menyebabkan merosakkan sebenarnya bahasa Melayu itu sendiri sebenarnya. Merosakkan bahasa Melayu. Okey, soalan daripada Iqbal. Ada yang merendahkan keturunan Ulama Musyi dan mengingatkan Mahathir legasi Ulama Musyi yang mana darah bukan Melayu keturunan akan tetapi suka menjawabkan tuan-tuan. Biasalah tu. Kalau semua orang pun kalau tak boleh nak jawab kritikan, maka kita cari cara lain untuk bunuh karakter. Oh, katalah dia ini bukan bahasa Melayu, tak ada hak untuk kritik bahasa Melayu. Sedangkan Ulama Musyi itu lahir, hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat Melayu. Adakah beliau tidak faham sedangkan beliau lahir dan membesar dalam masyarakat Melayu? No. Jadi ini adalah satu argumen falasi yang sekadar hendak merendah-rendahkan orang lain. Disebabkan tak boleh nak jawab argumen, kritikan, sebab mereka tahu kritikan itu betul. Mereka tahu sebenarnya betul. Tapi sebab tak nak jawab, mereka kaitlah. Oh, ini bukan darah Melayu tulen. Jadi tak boleh nak kritik Melayu. So, itu semua argumen-argumen yang sangat-sangat simplistik. Okey. Macam mana kira Melayu sekiranya adalah Ulama Musyi lebih biasa kolonial, seolah-olah feudal British tak apa, feudal Melayu jahat? Okey. Pertama, apabila saya mengangkat idea Musyi Abdullah, bukan bermakna saya tak ada kritikan. Ada. Saya kritik. Musyi Allah ini sangat mesra kolonial sampai dia macam agak macam pejam sebelah mata terhadap kolonial. Ada je. Beliau ada mengkritik perangai Frank Swettenham sebagai contoh. Ada kritik. Tetapi beliau banyak mengagumi. Tetapi adakah kerana beliau mesra kolonial maka seolah-olah segala kritikan beliau itu kita nak buang ke tong sampah 100%? Tak ada. Sebab kalau kita tengok, kalau kita baca, kita silang rujuk antara kritikan Musyi Abdullah dengan tulisan para sarjana yang lain. Anthony Milner sebagai contoh tulisan The Malays. Syahrudin Ma'aruf sebagai contoh dalam tulisan idea Melayu tentang pembangunan. Sokongan-sokongan daripada bukti-bukti akademik ini menunjukkan bahawa kritikan Musyi Allah ini sah, valid, boleh diterima, boleh dibincangkan dengan kritis. Jadi, kita tidak boleh melihat bahawa kerana dia mesra feudal maka pastilah dia bias. Ya, pada satu sisi saya tak nafikan bahawa Musyi Allah ini bias kepada Inggeris. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kritikan kepada masyarakat Melayu itu salah? Betul. Adakah beliau apabila beliau mengkritik sikap Sultan-Sultan Melayu? Betul. Ada banyak kajian akademik yang mengesahkan benda itu. Jadi adakah salah? Adakah kita nak tolak kritikan Musyi Allah? Tak boleh. Sebab benda itu betul berlaku dan memang wajar dikritik. Soalan Asri. Boleh kongsikan sikit Dr. Kesah Musyi Allah bekerja dengan Stanford Rivers? Ni banyak. Kalau saya kena buka baliklah hikayat Abdullah untuk banyaklah sebenarnya pengalaman Musyi Allah bekerja dengan Stanford Rivers. Jadi Musyi Allah sangat agak memuji Stanford Rivers kerana Stanford Rivers ni dilihat sebagai seorang yang adil dan selalu menjaga kebajikan orang Melayu, selalu menolong masyarakat Melayu dan suka menawarkan bantuan kalau masyarakat Melayu ada yang susah. Dan juga banyak menjadi penterjemah, banyak membantu Raffles dalam memahami bahasa Melayu. Jadi itu secara ringkas lah. Tapi untuk tengok lebih detail, kena balik-balik hikayat Abdullah. Daripada cerita testing master saudara bilang hampir semua referensi saudara dalam English. Ada rasanya saya tak mengaku, saudara mengaku kalau news ni sebenarnya dalam kita. Saya rasa bukan dalam international tapi dalam semua field lain juga. Kalau saudara tak faham English, maka saudara tak akan dapat tulis
tesis itu betul, maka kalau saya kerumuskan, orang Melayu sebenarnya bukan berada pada bahasa tapi mengikut peredaran masa. Kalau tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi kalau tak tahu bahasa Inggeris susah nak buat tesis pun tak boleh. Setuju kalau tak setuju kenapa? Okey. Jadi pertama, kita perakui bahawa kebanyakan bidang ilmu sekarang ini datang daripada bahasa Inggeris. Kita tak nafikan. Maka sebab itu penting untuk orang yang terpelajar, orang yang tercerah, orang yang ada privilege, ada keistimewaan untuk belajar bahasa lain. Tak kira lah bahasa Inggeris ke bahasa Greek ke bahasa Perancis ke bahasa Arab ke apa-apa jua bahasa pun. Kerana setiap bahasa ada pembangunan ilmunya sendiri. Jadi tugas kita sebagai orang tercerah, orang yang terpelajar untuk membawa kefahaman masyarakat kepada suatu peredaran ilmu yang luas. Kita akui bahawa tidak semua orang ada peluang dan keistimewaan untuk belajar bahasa Inggeris sebagai contoh. Tapi orang yang ada peluang tersebut harus ada kesedaran untuk membawa segala ilmu yang daripada luar itu masuk ke dalam ke dalam masyarakat kita, ke dalam bahasa Melayu. Maka sebab itu pentingnya untuk dunia terjemahan. Penting, sangat penting untuk terjemahan. Supaya akses ilmu daripada luar itu dapat diakses oleh masyarakat yang tidak ada peluang untuk belajar bahasa Inggeris. Itu penting. Jadi sebab itulah kalau kita tengok di Indonesia, bidang terjemah mereka walaupun boleh dikritik tapi sangat laju. Ada je buku baru, terus tak lama keluarlah terjemah bahasa Indonesia. Tapi di Malaysia, dunia terjemahan masih lagi kurang. Apabila dunia terjemahan kurang, proses pengambilan ilmu-ilmu luar untuk masuk ke dalam masyarakat kita lemah. Apabila lemah, maka dia akan menyebabkan cara fikir masyarakat kita ini tidak mampu untuk lebih membuka minda lebih luas. Kerana kita masih lagi terperangkap dalam keterbatasan ilmu dalam bahasa Melayu. Tapi bayangkan kalau ramai sekolah, sarjana, ahli akademik ada kesedaran begini, maka mereka pun menulis banyak dalam bahasa Melayu, mereka menterjemah buku-buku ke dalam bahasa Melayu, maka sudah tentu masyarakat Melayu akan semakin tercerah. Saya ingin betulkan masuk sultan bayangan Allah di muka bumi. Hal ini bukan bermaksud kita tak asal sultan itu maksud, tapi banyak-banyaklah syaidu. Dan bayang tidak boleh bertindak sebagai sultan itu. Okey. Okey. Tetapi ini adalah tafsiran saudara Ashraf terhadap perkara tersebut. Tapi kalau kita baca betul-betul hikayat-hikayat, kita akan dapat lihat bahawa kita mungkin boleh tafsir dalam keadaan sekarang, tapi bila kita baca hikayat, kita perlu tafsir berdasarkan konteks masyarakat pada ketika itu. Jadi apa kefahaman masyarakat Melayu pada ketika itu terhadap konsep sultan bayangan Allah di muka bumi? Ya betul, sultan tidak boleh bertentangan dengan syariat, tetapi apa yang mereka faham ialah sultan itu wakil Tuhan di muka bumi. Bila sultan itu, sebab itu kalau kita baca Suratul Salatin, maka sultan itu dia ditulis sebagai genealogi. Keturunan sultan-sultan itu dianggap sebagai keturunan daripada para nabi ataupun daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Maka dia memberi satu bayangan bahawa Tuhan sultan ini dia ada satu hubungan metafizik dengan Tuhan. Bila ada seolah-olah macam nabi lah, ada hubungan metafizik dengan Tuhan. Jadi bila seolah sultan ada macam tu, jadi mereka faham bahawa sultan ini tidak boleh dikritik seberangan, kerana pastilah mereka tidak memperlakukan tidak berlaku sewenang-wenangnya kerana mereka sudah dapat ilham. Kalau mereka zalim ke, mereka apa ke, mungkin itulah ilham yang mereka dapat daripada Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi itu saudara mungkin boleh mentafsir bagaimana sekalipun, tetapi
nak tak nak kita kena kembali kepada konteks kefahaman masyarakat Melayu pada ketika itu tentang konsep Sultan bayangan Allah di muka bumi. Kalau kita baca Suratul Salatin, kita baca Hikayat Merah Mahawangsa, kita akan dapat lihat jelas apa cara mereka menerima konsep tersebut. Terima kasih sebab terus sebab dia memang bias, jadi lebih baik angkat orang lain sebagai tokoh buat you make point. Ya, ya memang sebab saya ketika saya mengangkat sesebuah tokoh bukan bermakna saya mendiamkan segala kelemahan. Tak kisahlah Munsyi Abdullah ke, Raya Ali Haji ke, Tun Sri Lanang ke, setiap orang ada kebaikan dan ada kelemahan. Ada bias masing-masing. So, ketika kita angkat apa yang baik pada mereka, jangan kita lupa ada banyak kelemahan mereka. Bukan saja inilah tulisan sejarah berdasarkan sejarah susu kalau sana ilmu Raja Haji ia berdasarkan pemeriksaan kepada fahaman yang pada fahaman Hindu-Buddha. Ya, benda ini sangat panjang untuk bincang tentang mitos. Yang ini tentang tafsiran tentang banyak perkara lah, tapi salah satunya terhadap istilah konsep zilullah fil alam ini. Dia ada konsep mitosnya sendiri. Dia sebuah konsep, gagasan. Betul, dia pembesian kepada fahaman Hindu-Buddha. Betul, sebab fahaman Hindu-Buddha sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu, mereka pada konsep Diva Raja. Mereka percaya pada konsep Diva Raja. Yang mana pemerintah itu, raja-raja mereka itu adalah ada hubungan kait dengan dewa-dewa. Betul. Dan bila Islam datang, mereka datang untuk membersihkan fahaman Hindu-Buddha. Mereka memperkenalkan konsep Sultan sebagai bayangan Allah di muka bumi. Tetapi konsep tersebut itu sendiri adalah satu konsep yang bermasalah dan kita boleh katakan sebagai post Hindu-Buddha. Dia seolah-olah sebagai konsep Islam, tetapi ada salutan fahaman Hindu-Buddha ke dalam konsep tersebut. Dan benda ini adalah satu benda yang biasa. Sebab itulah amalan masyarakat Melayu itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Banyak perkara. Sebagai contoh, bersanding sebagai contoh, percaya kepada kurafat sebagai contoh. Banyak datang daripada kepercayaan Hindu-Buddha. Apabila Islam datang, mereka datang untuk bersihkan, tetapi pembersihan itu tak habis. Sebab itulah konsep bayangan Allah di muka bumi sepatutnya tidak ada. Tak wujud sepatutnya. Sebab Sultan bukan bayangan Allah di muka bumi. Sultan dan kita semua pun, kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahawa Allah telah mencipta dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah mencipta manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai khalifah. Jadi apabila Allah mencipta khalifah, maknanya Allah nak cipta kita ini sebagai wakil untuk memakmurkan di muka bumi. Dan idea bayangan Allah di muka bumi ini seolah-olah menekan bahawa Sultan ini datang sebagai membayangi ajaran Allah di muka bumi. Sedangkan hakikatnya banyak perkara yang dilakukan oleh Sultan tersebut banyak bercanggah dengan syariat Islam. Saya tunjuk sekali tuan nak berkata sampai akhirnya tak boleh naksifkan pada ketika. Okey, tak ada masalah, bersetuju, kita boleh berbincang, tapi ini adalah satu apa yang saya faham daripada sekian banyak hikayat saya baca. Saya melihat bahawa kalau kita boleh tafsir dalam keadaan sekarang, tapi kalau kita lihat tafsiran pada ketika itu, konsep tersebutlah yang memenjarakan feudalisme dalam kalangan masyarakat Melayu sampai mereka rasa bahawa mereka tak boleh nak kritik secara terang-terangan kerana inilah hierarki masyarakat. Dan yang pertama dan yang kedua, tidak boleh nak kritik sangat sebab ada unsur hubungan metafizik
dalam hubungan tersebut. Jadi ya, saya persilakan untuk bersetuju atau tidak bersetuju, tidak ada masalah, kita boleh bincang. Okey. Ada lagi. Kalau masih ada. Okey. Kita boleh buat isi jika ada rezeki kelak insyaAllah. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Saya terbuka untuk kita terus berbincang tentang perkara ini. Saya sangat senang dengan soalan-soalan yang sebentuk sebegitu yang apa? Ya, saya sangat suka untuk orang mengkritik. So kita boleh berbincang secara ilmiah tentang adakah kalau saya salah, saya mengaku salah. Jadi kita berbincang secara baik supaya perbincangan ilmu itu lebih membuahkan hasil yang lebih mencerahkan, memajukan masyarakat Melayu. Jadi, okey, saya kira mungkin dah tak ada soalan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kuliah buku Kubu atas jemputan kepada saya untuk membentangkan tentang musyrik Allah pada hari ini. Saya nak pertegaskan bahawa kritikan musyrik Allah itu sendiri perlu dinilai secara kritis. Ya. Bila saya membaca Musyrik Abdullah, bila saya mengangkat Musyrik Abdullah, bukan bermaksud saya mendiamkan apa kelemahan dan kritikan kata Musyrik Allah. Banyak, boleh. Kalau nak bentang, banyak benda boleh kritik. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu faham bahawa kita perlu objektif. Bahawa dalam proses perbincangan ilmu, penerimaan ilmu, kita perlu melihat itu secara adil. Kalau ada kebaikan daripada musyrik Allah, daripada sesiapa sekalipun, kita perlu ambil bincang dan kritis, secara kritis. Kita perlu bincang. Kalau ada keburukan, kita tolak, kita kritik dan kita perbetulkan. Kita tu. Jadi dalam hal ini Musyrik Abdullah ini banyak jasanya. Walaupun banyak juga kekurangannya, tapi banyak jasanya. Jadi kita tak boleh tolak 100% apa yang Musyrik Allah telah tulis dan kritik kerana banyak kebaikannya terhadap bangsa Melayu. Setidak-tidaknya apa yang saya bentangkan malam ini, kalau kalian semua boleh baca, boleh download slide saya, boleh baca. Banyak perkara kebaikan yang boleh manfaat kita boleh ambil pada Musyrik Abdullah. Daripada penulisannya, daripada Hikayat Abdullah, kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan Keju dan sebagainya, itu banyak perkara. Jadi sekian itu sahaja. Terima kasih semua atas partisipasi, atas pelibatan anda semua terhadap perbincangan malam ini. Moga-moga memberi kebaikan dan manfaat kepada anda semua pada masa hadapan. Terima kasih sekali lagi pada pihak Kubu atas peluang ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi